Oke, salam kawan ucapkan. Terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Dan saya harap kawan sentiasa sehat seperti biasa ya. Hari ini pencerahan berkenaan dengan isu yang mana tadi saya ada lihat satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Azmin Ali berkenaan dengan isu parti gerakan dialu-alukan di Selangor. Jadi selama ini pada saya mereka keluar daripada PH, apa yang mereka laungkan waktu itu? Kankah mereka nak mendirikan kerajaan Islam mereka? Kenapa hari ini nak ambil gerakan? Kenapa beria nak masukkan gerakan ke dalam parti itu? Dah kita tahu, satu Malaysia ni tahu, satu dunia pun tahu bahawa gerakan itu bukan parti daripada kaum Melayu. Dan kita boleh dengar selama ini no Anwar no DAP. Ini sudah jelas. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu sudah perkauman. Kalau kamu kata no DAP, apa maksudnya? DAP itu hanya parti, tetapi kamu sampai bermacam-macam makian yang kita lihat di media sosial selama ini. Untuknya apa? Itu yang saya kata. Yang mainkan isu-isu yang seperti ini adalah daripada mereka yang terlalu fanatik ini tadi. Ada juga blogger-blogger yang mencari kesempatan di sini untuk mereka nak berada di kerajaan ini untuk mendapat sedikit benefit untuk kelangsungan hidup. Tetapi yang menderita rakyat, yang kena bohong rakyat. Jadi ini isunya. Hari ini nak minta pertolongan dengan gerakan untuk nak memancing undi daripada kaum lain. For what? Jadi fikirkanlah. Kalau PH ini orang sudah tahu multiracial party. Jadi rakyat dah lihat di situ. Sekarang ni semua rakyat nak begitu. Tidak ada rakyat yang betul-betul, kalau rakyat yang ada hari ini yang mau kan perkauman ini, sudah tak mau. Cuma dilaung-laungkan oleh leader-leader parti, dilaungkan oleh macai-macai daripada sebelah parti lain ini. Bertujuan untuk hanya sedikit benefit untuk diri dia sendiri. Apa pun jasa mereka dalam Malaysia ini. Ada yang baru berkecimpung dalam politik, dah dapat datuk, dapat ini, dapat itu. Ramai itu. Anggota tentera, anggota polis, anggota immigration, pejabat awam ni. Yang pangkat dah kanan. Lebih baik bagi pangkat ini ke mereka. Kerana mereka memang terus, memang berjasa dengan negara. Kalau setakat di macam-macam politik buat. Dan saya nak masuk kepada isu apa yang berlaku dengan statement Datuk Seri Azmin Ali berkenaan dengan isu gerakan di Gombak ini tadi. Yang dia nak alu-alukan parti gerakan di Selangor. Jadi, kerana apa? Dia nak tempat dia selesa lagi. Tapi dia dah silap. Dia tidak ingat kemenangan besar dia waktu di Gombak dulu bukan kerana dianya. Daripada dia mungkin adalah 20-30%. Tetapi dalam 75% ataupun mungkin 80% ini adalah kerana parti. Karena orang nak PH. Rata-rata yang di situ tu sebenarnya, kalau menurut saya, pribadi saya rasa mereka ingin menyokong DAP, tetapi kerana calon yang ada di situ adalah PKR, jadi orang-orang ini menyokong PKR. Yang mana calon di situ adalah Datuk Seri Azmin Ali. Dan satu hal lagi, waktu itu dia adalah Menteri Besar Selangor. Hari ini rakyat sudah tahu bahawa dia ini bersama dengan PKR selama ini. Rakyat, saya rasa semua rakyat di Malaysia ini tahu bahawa dia daripada awal diangkat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada zero become hero lah orang cakap. Hari ini orang kenal Datuk Seri Azmin Ali hari ini adalah daripada dia duduk bersama PKR. Yang setelah dia keluar baru saja ini, dia pun kritik PKR. Mengatakan parti itu tidak baguslah, inilah, bagai-bagai lah, saya tidak maulah di situ. Tapi kita lihat, tanpa PKR, tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Azmin Ali pun
tidak ada sehebat yang kita lihat hari ini. Jadi untuk kali ini, rakyat dah rasa dia mengkhianat. Mengkhianat dengan PKA, mengkhianat dengan rakyat. Jadi ini isu yang kita lihat hari ini. Dan siapapun calon yang PKA letak di situ, saya yakin juga menang. Saya tidak melihat kepada dulu Datuk Seri Azmin Ali menang besar di situ. Saya tidak lihat di situ karena dulu orang memang nak sokong dia, karena mood penyokong di waktu itu juga adalah kepada PH. Jadi untuk kali ini saya rasa dia tidak selamat. Saya rasa di mana dia bertanding pun dia tidak akan selamat. Begitu juga dengan Zuraida. Di mana pun dia akan bertanding, dia tidak akan selamat. Saya tak tahulah kalau dia boleh tuangkan berkontainer duit untuk nak tabung. Tapi saya percaya rakyat hari ini sudah bijak. Mungkin banyak dah rakyat nih, dah rata-rata rakyat tidak boleh dibeli dengan duit lagi. Jadi ini isu yang kita lihat hari ini, bahwa dia nak alu-alukan gerakan di Selangor. Kamu keluar daripada PH bersama dengan Bersatu. Tujuannya apa selama ni? Kamu nak bentukkan satu kerajaan Melayu kan? Bersama UMNO, bersama dengan PAS. Kan kamu dah dapat bentuk hari ini. So, kenapa nak alu-alukan gerakan hari ini? Tujuannya untuk apa? Kata nak buatkan kerajaan Melayu Islam dia. Ini bukan saya yang katakan, kita satu rakyat, satu Malaysia pun dah tahu. Itu tujuan mereka nak keluar daripada PH hari itu. Alasan mereka kerana ada DAP. Yang di sini sekarang ni kau alu-alukan dengan parti gerakan. Untuk apa? Bohonglah rakyat lagi. Ini kali ini membohong rakyat terang-terang, hanya bertujuan keluar daripada PH itu hari, bertujuan untuk mendapatkan kuasa. Untuk kamu tidak jatuh, supaya kamu tetap menyandang jawatan menteri yang ada di Putrajaya. Supaya kamu dapat jadi Perdana Menteri. Supaya kamu kekal sebagai menteri. Jadi ini yang terjadi hari ini. Jadi hari ini kamu nak alu-alukan gerakan di parti gerakan di Selangor, dan kita tengok sebelum ini 2-3 hari yang lalu Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri pun mengalu-alukan juga parti gerakan. Mana hari itu dikritik. Sebelum ini PH pemerintah dikritik teruk oleh PAS berkenaan dengan isu Jawi. Kemana PAS hari ini? Diam saja. PAS apa isu pun, tentang apa pun semua membisu hari ini. Mana fatwa-fatwa yang mereka keluarkan selama ini? Tidak ada juga. Jadi ini hakikat yang rakyat lihat hari ini. Bila rakyat seperti saya ini bersuara, inilah tandanya kebangkitan rakyat itu dah bermula. Jadi rakyat hari ini tidak perlulah dibohongi lagi. Politik yang bagus adalah politik apabila kita mengatakan kita buat satu manifesto kita sendiri ke apa ke. Kita kata, okey, aku nak jadi calon sini, aku buat ini pembangunan apa, ini yang bagus. Tetapi politik yang ada hari ini menjualkan isu kaum, menjualkan isu agama, memburukkan parti ini, memburukkan parti orang ini, mengatakan orang ini resis, mengatakan ini seperti ini. Tidak pernah mengeluarkan bagaimana hala tuju parti dia untuk membangunkan negara. Tidak ada. Yang kita lihat hari ini, yang rakyat dok kata macam-macam tentang kerajaan hari ini, inilah hasilnya. Jadi bagaimana nak cerita tentang no Anwar, no DAP, sedangkan kamu pun buat hal yang sama. Nak katakan no DAP, gerakan itu parti apa? MIC itu parti apa? MCA itu parti apa? Mungkin boleh saya katakan Bersatu mungkin tidak mengatakan itu. UMNO lepas ni tidak ada. Kalau dia nak masuk pilihan raya, dia akan hentikan isu perkauman ini tadi untuk pancing undi. Bila dia dah memerintah besok, naiklah tocang lagi.
Mulalah dia punya blogger, dia punya orang-orang bawah dia, pemimpin dia sebahagian pun ada yang resis. Tapi apapun yang kita lihat hari ini, itulah isunya. No Anwar. Kenapa no Anwar? Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bukan Melayu kah? Bukan orang Islam kah? Apa kes Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berat? Menyeleweng duit negara? Tidak ada. Daripada pemimpin-pemimpin kamu yang kita lihat hari ini. Jadi ini isu yang kita lihat hari ini. Mereka memainkan isu no Anwar. Apa dia yang salah, kesalahan Datuk Seri Anwar Ibrahim nih? Selama ini kita mereka cerita tentang Islam apa semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak cukup Islam kah? Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak cukup Melayu kah? Yang mereka kritik sampai sangat parah di media sosial. Kemana kamu punya agama? Kemana kamu punya moral? Yang kamu kritik orang sampai seperti itu. Kamu pernah nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim meliwat? Tidak pernah. Mahkamah yang jatuhkan hukum pun belum tentu tahu bahwa itu betul atau tidak. Walaupun dah dijatuhkan hukum. Cuma atas paper. Dan kita tengok yang mereka ceritakan isu liwat. Yang sebelum itu bukan isu liwat pun. Dia dicas dengan salah guna kuasa. Itu saja. Yang di waktu dia dengan zaman Datuk Seri Najib nih lah yang dia kena tuh. Karena apa? Karena sebenarnya orang takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tadi. Dan kita tahulah kerajaan yang ada hari ini dan yang sebelum, mereka inginkan kuasa ini karena banyak hal lah di situ. Kita naklah cerita hal-hal kayangan apa semua ini semua kita rakyat sudah mulai tahu. Kita sudah tidak boleh menipu rakyat lagi hari ini. Cuma rakyat tidak boleh bersuara hari ini karena rakyat masih lagi boleh bertahan dan rakyat masih boleh lagi melihat sisi yang untuk tidak lagi begitu fanatik dengan isu yang sekarang ini karena musim pandemik yang ada hari ini. Tetapi saya percaya kalau mereka terus tidak mahu mengadakan sidang parlimen, tidak mahu menghentikan darurat yang ada, lama-kelamaan rakyat akan makin bertambah marah. Dan saya harap perkara ini kerajaan yang ada pun cepat selesaikan. Lebih baik letak jawatan dan serahkan kepada mandat rakyat. Ataupun serah balik kepada mandat rakyat yang telah diberikan kepada PIHES tempoh hari. Ini adalah satu jalan yang paling bagus. Karena selagi tidak terhentinya politik kerajaan yang ada hari ini, semakin hari pelabur lari, pelabur tak masuk, rakyat tak ada kerja, peluang-peluang pekerjaan baru tak ada, orang nak berbisnes tak boleh, orang nak cari makan apa pun tak boleh. Mungkin 3-4 bulan lagi rakyat akan mula bertambah resah dan mula akan membuat kemarahan rakyat semakin kemuncak. Dan ini hakikat. So, itu saja pencerahan saya dengan kawan-kawan untuk hari ini. Berkenaan dengan isu yang mana kalau kita tengok isu Gombak, isu yang mana kritikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita lihat mereka hari ini pun dengan pergolakan mereka sendiri. So inilah akibatnya hukum karma yang mereka terima, di mana mereka telah lakukan pengkhianatan kepada PIHES dan mereka ambil kerajaan seperti mana yang YB Mat Sabu kata, backdoor government ataupun tebuk atap ke. Inilah yang kita lihat tadi. So sekian dulu dari saya dan saya harap pencerahan saya kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang ada di luar sana dan kita tetap lawan dan #LTL. Oke, thank you kawan.